Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penularan wabak coronavirus terbaru yang ditemui di China, iaitu novel coronavirus 2019 di seluruh dunia boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Ianya juga menyebabkan spektrum gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru. Yang teruk, virus ini merebakkan melalui titisan dari hidung atau mulut apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain akan mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan dan lain-lain sehingga mengakibatkan beberapa negara termasuk Malaysia mengambil langkah menjalankan Perintah Kawalan PKP. Antara krisis COVID-19 ialah penutupan institusi pendidikan tinggi dan sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini telah memberi kesan terhadap struktur pembelajaran dan pengajaran, iaitu daripada kaedah secara langsung di institusi kepada PNP secara atas talian secara sepenuhnya. Selain itu, kesan kepada perniagaan kecil, terutama dalam sektor pertanian. Mereka mengalami masalah terputus pendapatan harian akibat rantaian pengagihan yang terjejas disebabkan oleh penutupan operasi sektor sokongan, ketiadaan pekerja dan rizal tunai yang merosot. Pengusaha perniagaan kecil mula beralih arah kepada pendekatan alternatif bagi memastikan kesinambungan pendapatan mereka. Antara kaedah perniagaan alternatif yang dilakukan oleh pengusaha untuk memastikan kelangsungan perniagaan sepanjang tempoh PKP adalah dengan jualan atas talian, melalui media sosial dan aplikasi mudah alih seperti Facebook, WhatsApp dan mengambil pengedar sambilan atau runner. Walau bagaimanapun, tidak semua peniaga kecil di luar bandar mampu beralih kepada kaedah alternatif ini. Akhir sekali, berlaku krisis pengangguran. Kadar pengangguran di negara ini melonjak kepada 5%. Hal ini kerana penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan hingga April 2020 tempoh hari telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pencari kerja merasa sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerja yang paling terjejas adalah di sektor pembuatan dan perkhidmatan, iaitu penginapan, makanan dan minuman, kesenian, hiburan, rekreasi dan perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malisa binti Muhammad Syamsuddin. Saya daripada kelas DP 6A. Untuk kali ini, saya akan bincangkan mengenai cabaran dan solusi terhadap ekosistem halal. Ekosistem halal merupakan satu sistem dinamik di mana ia merangkumi semua aspek seperti produk makanan dan minuman, perkhidmatan, institusi, agensi pemerintah dan organisasi bukan kerajaan. Seperti yang kita tahu, halal Malaysia telah terbukti mempunyai potensi besar sebagai penjana ekonomi. Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara dilanda musibah di mana satu virus iaitu COVID-19 telah tersebar luas. Perkara ini telah menggugatkan ekonomi di setiap negara. Untuk cabaran yang pertama, dari segi ekonomi, di mana pengeluaran produk makanan dan minuman halal merupakan penyumbang utama kepada ekonomi. Tetapi pada tahun ini, ekonomi dari segi pengeluaran berkurang. Namun, ia dapat diatasi dengan mudah. Apa yang kita boleh perhatikan, walaupun banyak perniagaan yang tertutup akibat COVID-19, pengeluaran produk makanan dan minuman masih berjalan seperti biasa. Hal ini kerana pada zaman yang moden ini, banyak kaedah yang boleh digunakan untuk berniaga seperti memasarkan perniagaan di laman Facebook, Instagram dan pelbagai. Oleh itu, aktiviti pembekalan makanan dan e-dagang yang merangkumi pengeluaran bahan makanan, peruncitan, pembungkusan, pengedaran dan sebagainya adalah dibenarkan untuk terus beroperasi tetapi mengikut garis panduan yang ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti yang kita tahu, bagi mengatasi perkara ini, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi menjadi alternatif untuk meneruskan rutin harian sewaktu PKP dan bekalan juga boleh dijamin melalui platform e-dagang. Cabaran yang kedua ialah dari segi perdagangan antarabangsa. Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit yang terbesar, namun begitu, kelapa sawit tetap stabil walaupun di waktu yang mencabar COVID-19 ini kerana masih disokong oleh permintaan tempatan dan antarabangsa. Disebabkan pembelian panik untuk keperluan seperti minyak yang boleh digunakan untuk memasak dan barang peribadi seperti produk penjagaan menyebabkan peningkatan secara menadak. Walau bagaimanapun, PKP akan beri kesan terhadap pergerakan atau logistik perdagangan global dan juga akan beri kesan terhadap ekspor negara. Oleh itu, pihak terbabit atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab perlu mengkaji semula import dan ekspor bagi industri kelapa sawit dan industri halal ketika pandemik COVID-19 ini. Untuk cabaran yang ketiga, dari segi perkhidmatan, di mana hampir semua perkhidmatan yang dijalankan seperti lapangan terbang, stesen bas dan lain-lain tergendala untuk sementara waktu. Namun begitu, bagi pengangkutan awam masih boleh beroperasi seperti biasa, tetapi mempunyai had. Untuk sepanjang tempoh PKP ini, waktu beroperasi hanya dibenarkan dari 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam sahaja setiap hari. Perkara ini termasuk bas, LRT, monorail, MRT dan lain-lain.
Selain itu, perkhidmatan logistik terkesan dengan COVID-19 akibat polisi kerajaan di mana tiada kemasukan dari luar negara kecuali atas urusan tertentu. Bagi mengatasi masalah ini, segala perkhidmatan perlu dikawal ketat bagi mempermudahkan urusan untuk mengeluarkan perkhidmatan yang mematuhi prosedur yang ditetapkan. Sebagai kesimpulan, ekosistem halal merupakan idea yang baik dalam memperkembangkan industri halal. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan perlu memikirkan cara atau strategi yang berkesan bagi mengatasi masalah ini. Dengan adanya strategi yang sesuai dan berkesan, industri halal global ini tidak lagi tipe masalah seperti yang dialami di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Mohtar daripada kelas TP 6A. Berikut merupakan cabaran dan solusi terhadap pelancongan. Cabaran dalam pelancongan dia merujuk kepada aktiviti melawat, mengembara ataupun melancong ke tempat-tempat destinasi yang dipilih, sama ada individu ataupun bersama keluarga ataupun bersama rakan-rakan untuk mengisi masa lapang. Cabaran yang pertama iaitu cabaran dalam menangani kes COVID sebab munculnya kes COVID kat negara kita di Malaysia, industri pelancongan banyak terjejas. Antaranya dari segi perhotelan, dari segi restoran, dari segi pusat-pusat bandar yang dijadikan tempat pelancongan turut terjejas. Mereka turut mengalami kerugian yang amat besar kerana dari segi perhotelan sebagai contoh, perhotelan yang dibooking awal oleh pelancong terpaksa dibatalkan serta-merta kerana COVID sedang berluasa di negara kita bagi mengelakkan kes tersebut. Selain itu, hampir 3 bulan pelaksanaan PKP, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kerajaan telah membenarkan industri pelancongan beroperasi secara berperingkat dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Cabaran yang kedua pula adalah tragedi yang menghilangkan kepercayaan para pelancong untuk menaiki pesawat ketika melancong. Sebagai contoh, tragedi yang pernah berlaku seperti tragedi MH370 yang di mana sampai sekarang tidak menemui jawapan sama ada masih hidup ataupun tidak. Maka dengan itu, banyak pelancong yang takut untuk menaiki pesawat. Oleh disebabkan itu, ramai pelancong yang pergi melancong menaiki dengan kenderaan sendiri ataupun menaiki kenderaan awam yang disediakan seperti ETS, kereta api, bas dan sebagainya. Malah dikatakan disebabkan COVID-19 yang sedang berluasa, penerbangan telah dihentikan kerana takut akan menjangkiti penumpang-penumpang yang melancong. Cabaran yang ketiga adalah banyak persaingan sama ada dari luar negara maupun dalam negara. Sebagai contoh, luar negara, ramai pelancong yang dalam negara kita iaitu Malaysia pergi ke luar negara, manakala orang luar negara pula melancong ke negara kita Malaysia. Industri pelancongan ini dapat menguntungkan negara-negara yang mempunyai tempat-tempat pelancongan, seperti mana kita Malaysia banyak tempat-tempat yang menarik yang bakal menarik pelancong-pelancong untuk datang ke negara kita, ataupun orang-orang Malaysia turut sama menguntungkan negara kita sendiri. Disebabkan luar negara tu dah jadi tumpuan para pelancong, so kita sebagai Malaysia, kita kena lagi ke hadapan untuk kekalkan keseimbangan ekonomi negara. Terakhir sekali adalah kebersihan persekitaran destinasi percutian yang menjadi tumpuan para pelancong. Kalau kita nak orang datang ke tempat kita, tempat pelancongan tu, kita kenalah selalu dibersihkan atau kemas teratur supaya bila orang tempat tengok tu, orang nak datang. Apabila orang tak jaga tempat yang menjadi destinasi pilihan para pelancong, pencemaran yang akan berlaku terhadap alam sekitar tu akan mencacatkan keindahan tempat dan pemandangan yang ada dan akan memberi impak negatif atau memberi persepsi yang negatif terhadap imej negara. Dari situ, pelancong pun tak akan datang tempat kita. Bukan setakat orang dalam negara Malaysia saja, malah orang luar negara pun tak nak datang sebab persekitaran kita yang kotor dan tidak kemas dan tidak bersih. Kita kena jaga persekitaran alam sekitar kerana keindahan alam wajib yang dikekalkan untuk industri pelancongan bergerak maju ke hadapan. Boleh dijadikan contoh seperti negara Jepun. Negara mereka sangat bersih, kemas. Solusi yang pertama iaitu Malaysia perlulah lebih kreatif dalam mempromosikan apa yang keistimewaan dalam negara Malaysia supaya Malaysia ni menjadi negara pilihan untuk dilawati oleh para pelancong, sama ada warga negara ataupun pelancong asing. Disebabkan oleh Malaysia sedang mengalami masalah COVID-19, industri pelancongan tidak boleh berfikir sebelum kejadian. Maka para industri pelancongan perlu berfikir di luar kotak fikiran supaya menjadi lebih kreatif dan
untuk menjana kembali pendapatan dan menyusun strategi untuk menambahkan keuntungan dalam sektor pelancongan. Kerana disebabkan COVID-19, pintu-pintu sebarang telah ditutup. Maka dengan itu warga negara Malaysia tidak dibenarkan keluar negara. Malah mereka boleh bercuti di dalam negara dan dibenarkan oleh kerajaan. Dari situ Malaysia boleh menarik minat para pelancong negara Malaysia untuk melancong di dalam negeri-negeri yang sedia ada. Sebagai contoh, industri pelancongan boleh membuat promosi seperti perhotelan, membuat promosi di dalam booking.com, Trivago, Agoda dan sebagainya. Solusi yang kedua iaitu para pemain industri pelancongan perlu meyakinkan pelancong bahawa pesawat tidaklah seperti yang mereka bayangkan dan boleh memberi pilihan sama ada mereka ingin menggunakan pengangkutan sendiri ataupun menggunakan pengangkutan awam jika mereka tidak ingin menaiki pesawat. Ataupun pemain-pemain industri pelancongan boleh membuat package pelancongan seperti yang sudah disediakan, pengangkutan, penginapan, makanan dan sebagainya untuk menarik perhatian para pelancong. Kerana kadang-kadang diorang lebih minat dalam package sebab semua sudah termaktub dalam package tu, semua komplit. Tinggal hanya pergi saja. Solusi yang ketiga iaitu pemain-pemain industri pelancongan perlu menggalakkan lagi tempat-tempat percutian ni mempunyai pelbagai aktiviti yang menarik untuk dikunjungi. Dan dari situ kalau ada tempat yang menarik, lepas tu ada orang viral kan, mesti ada orang datang sebab tempat-tempat tu viral. Sebagai contoh, dekat Pulau Pinang ada Pulau Jerejak untuk dikunjungi para pelancong sebab menarik dan kreatif. Tambah lagi bila kewujudan COVID-19 ni, mereka tidak boleh keluar dan mereka hanya boleh bercuti dalam negara. Jadi bila ada tempat-tempat yang jadi daya tarikan ni, diorang akan pergi juga bawa family diorang untuk pergi melawat atau melancong. Solusi yang terakhir sekali, tempat-tempat pelancongan tu perlulah sentiasa bersih dan teratur dan kemas supaya para pelancong tidak jemu untuk pergi tempat percutian sebegitu. Lagi-lagi yang pesisir pantai, yang ada pantai-pantai tu kan, tu lagi kena bersih. Sebab kebanyakan orang suka melancong yang ada pantai, yang ada laut. Lagi menenangkan fikiran diorang. Bila tempat bersih, diorang dapat hirup udara segar dengan tempat yang bersih. Tapi ada jugalah sikap segelintir pelancong yang suka membuang sampah merata-rata. Dari situ tempat-tempat pelancongan ni kena elakkan. Sama ada dengan cara letak papan tanda dilarang buang sampah ataupun dikenakan hukuman jika pelaku tersebut buang sampah juga di tempat tersebut. Berikut merupakan cabaran dan solusi terhadap rantaian bekalan makanan. Krisis COVID-19 ni seolah-olah seperti telah mendekam butang susunan semula dalam pelbagai aspek kehidupan kita secara langsung ataupun tidak. Daripada segi kelangsungan bekalan makanan, kestabilan bekalan, kos pengeluaran akses kepada makanan ataupun penggunaan makanan. Cabaran ini juga memberi impak kepada perancangan jangka masa pendek dan sederhana dari segi rantaian bekalan makanan serta dasar kesihatan yang melibatkan kekurangan zat makanan dalam jangka panjang. Cabaran yang pertama iaitu cabaran dalam masalah kelangsungan rantaian bekalan makanan di mana kewujudan pandemik COVID-19 sebagai contoh dalam sektor pertanian iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh disebabkan kerana pertambahan penduduk negara yang dijangka mencecah sehingga 35 juta orang, ianya menjadi cabaran kepada Kementerian Pertanian dan Industri Terasas Tani untuk pastikan bekalan makanan ni sentiasa cukup oleh kerana COVID-19. Sebab para petani ni, diorang tak dapat keluar untuk bekerja sebagai petani. Diorang tak dapat menghasilkan sayur-sayuran. Diorang tak dapat keluar untuk tanam sayur-sayuran. Diorang tak dapat menghasilkan sayur-sayuran yang cukup untuk para penduduk tempatan. Sama juga dengan buah-buahan. Diorang tak dapat tanam buah-buahan. Diorang tak dapat kutip buah-buahan yang ada kat ladang dan sebagainya, kebun. Diorang juga tak dapat keluar untuk menjual kepada warga-warga tempatan. Diorang tak dapat memberi bekalan makanan yang cukup. Sebagai contoh, para petani daripada segi para petani yang membuat sawah padi, sebab diorang tak dapat menghasilkan beras untuk warga rakyat negara Malaysia.
Cabaran yang kedua pula adalah dalam penjejasan bekalan makanan daripada segi perikanan, peternakan dan sebagainya. Sebagai contoh, para nelayan diorang tak dapat pergi ke laut untuk mendapatkan ikan dan juga untuk dijual di pasaran supaya warga tempatan sentiasa dapat bekalan makanan yang cukup. Diorang juga dapat membeli ikan-ikan di pasaran. Tetapi disebabkan nelayan tak turun, diorang tak dapat beli. Ialah sebab ramai orang memang nak makan ikan je setiap hari sebab ada protein dan khasiat zat-zat. Solusinya adalah seperti masyarakat petani, peternak, nelayan ni, diorang kena berganding bahu menangani cabaran yang dihadapi. Ialah sebab peranan masyarakat ni sangat penting yang akan mampu menjadikan negara ni sebagai bekalan makanan ni sentiasa cukup dan juga dapat kurangkan kebergantungan kita kepada sumber luar, terutamanya dalam krisis macam COVID ni kan. So tak payahlah negara kita ni import barangan luar masuk ke dalam negara. Usaha-usaha macam ni dapat jugalah bina dan melengkapkan rantai bekalan makanan dari sebagai contoh kawasan pinggir-pinggir bandar, dalaman dan dapat kurangkan kos pengeluaran. Itu saja, terima kasih. Pharmaceutical adalah industri yang tugasnya membuat pengeluaran besar-besaran ubat standard. Pada awal kemunculan pandemik COVID-19, banyak industri di seluruh dunia terjejas akibat daripada kelembapan berterusan ekonomi. Cabaran yang paling ketara pada ketika itu ialah kesukaran mendapatkan pelitup muka dan hidung. Permintaan luar biasa menyebabkan pelitup muka dan hidung kehabisan stok. Namun, di saat topeng muka mula kehabisan stok, ada segelintir peniaga yang mengambil kesempatan bertindak menaikkan harga dan ada juga peniaga-peniaga terpaksa menghadkan pembelian topeng muka. Ini menunjukkan stok pelitup muka sangat terhad. Seterusnya, masalah pembasmi kuman tangan. Kualiti disinfeksinya haruslah bertetapan dengan garis panduan antarabangsa iaitu kandungan alkohol mestilah melebihi 65%. Namun, ada segelintir peniaga mengambil kesempatan menjual pembasmi kuman tanpa mengikut garis panduan yang ditetapkan. Namun, ada juga segelintir peniaga yang menjual cecair pembasmi kuman yang dibaca ayat ruqyah pada harga tinggi didakwa untuk menghalang jangkitan COVID-19. Antara solusinya ialah pihak kerajaan iaitu bahagian penguatkuasa KPDNHEP telah mewartakan pelitup muka sebagai barangan larangan ekspor di bawah Peraturan Kawalan Bekalan. Tindakan ini bertujuan bagi menghalang mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab daripada mengekspor pelitup muka keluar negara bagi meraih keuntungan berganda. Tindakan ini juga dibuat untuk memastikan pelitup muka bagi kegunaan rakyat tempatan adalah mencukupi. Seterusnya, kementerian telah mewartakan semula harga maksimum topeng jenis 3 lapis pada harga RM1.45 seunit dan harga roncit RM50 seunit. Ini bermaksud sekiranya mana-mana penjual menjual topeng muka melebihi harga yang telah diwartakan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatatan. Selain itu, beberapa perlakuan lain seperti menyorok juga merupakan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan. Besar harapan agar peniaga menjual pada harga yang munasabah dan tidak mengambil kesempatan. Jika disabit kesalahan, individu itu boleh dikenakan denda RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya akan dikenakan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, berikutnya akan dikenakan denda sebanyak RM250,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan turut menasihati orang ramai supaya tidak membeli dan menggunakan produk cecair pembasmi kuman yang tidak mendapat kelulusannya. Semua produk cecair pembasmi kuman perlu dirujuk dengan kementerian terlebih dahulu sebelum dipasarkan di Malaysia untuk memastikan ia berkualiti dan selamat digunakan. Peniaga juga diminta tidak menyalahgunakan ayat Al-Quran sehingga menyukarkan masyarakat. Justru itu, setiap individu perlulah membuka mata dan peka pada barangan yang dibeli serta menjadi pengguna yang bijak agar tidak merugikan. Sekian, Apa terima yang kasih. boleh kita lihat, akibat serangan virus COVID-19 ini boleh menyebabkan segala pengeluaran produk maupun perkhidmatan tergendala. Bagi mengatasi masalah ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlu berganding bahu bagi memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Apa yang kita boleh lakukan untuk memajukan industri halal ini? Apa sumbangan yang kita boleh lakukan? Pertama ialah pihak agensi kerajaan seperti JAKIM dan HDC perlulah bekerjasama bagi mencapai misi yang ditetapkan. Walaupun bidang kuasa JAKIM dan HDC ini berlainan, tetapi ia sering dikaitkan dengan persijilan halal. Pihak agensi perlu bertanggungjawab dengan memberi kefahaman tentang konsep dan undang-undang halal kepada pengusaha Muslim dan bukan Muslim.
Yang kedua, membantu dan memberi peluang kepada peniaga kecil dan sederhana iaitu IKS untuk menaik tarafkan produk dan perniagaan mereka. Dengan ini, serba sedikit dapat membantu dalam mengembangkan industri halal. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan kepada warga negara Malaysia. Walaupun negara kita ditimpa virus COVID-19, namun orang ramai masih lagi boleh bekerja dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekiranya kita perhatikan, kewujudan IKS telah memberi peluang pekerjaan khas bagi penduduk luar bandar. Contoh pekerjaan yang ramai dilakukan sekarang ialah penghantaran makanan atau digelar rider. Sebagai kesimpulan, memang tidak dapat dinafikan bahawa industri halal berkembang atas beberapa faktor. Perkembangan industri halal juga mendatangkan pelbagai kebaikan kepada ekonomi negara kita. Sekiranya industri halal berkembang pesat, keadaan ini boleh membolehkan imej negara Malaysia pada peringkat global lebih terjamin. Oleh itu, janganlah kita berputus asa bagi memajukan ekonomi halal ke seluruh dunia.